Assalamualaikum kepada penonton Malaysia. Hari ini terima kasih kerana bersama dengan kami 9.30 pagi. Bersama kami berdua. Dah lama tak jumpa Haziq kan? Pasti merindui Haziq. Saya pun merindui Malaysia hari ini. Akhirnya saya kembali selepas sebulan. Sebulan tak bersiaran. Ya Allah, dah okey dah tangan. Dah okey dah boleh angkat, dah boleh angkat, dah boleh gini, Okey. Okey, yang penting kita nak bagi yang terbaik untuk penonton-penonton Malaysia hari ini. Hari ini hari Selasa. Ya. Dah 6 Februari 2024. Bila Januari dulu, orang kata pelan. Slow, masa berlalu. Februari. Bila Februari, mana pergi 1 sampai 5 Februari tu? Wow, itu pastinya, itu yang menjadi tanya-tanya. Tiba-tiba dah masuk Februari. Lepas tu Februari pula, kita hanya ada beberapa hari. Kita bukan 30, bukan 31. Tahun ni 29 kan? Tahun ni 29. Tahun ni 29 hari. Februari. Tahun lompat lah kan? Tahun lompat lah. Tahun lompat lah kan? Jadi bagi mereka yang meraihkan hari hajat lahir di 29 Februari, pastinya inilah yang dinantikan. Betul. Kan baru orang kata dapat rasa tu 4 tahun menunggu, akhirnya kembali birthday-nya. Tapi untuk hari ini, sebelum kita nak pergi ke topik kita bersama dengan tetamu istimewa kita nak ceritakan sedikit mengenai apa yang ada dekat dalam surat khabar. Cerita mengenai ini adalah something yang memang kita kena beri perhatian, tentang energy stick yang patut KKM ambil tindakan segera. Benar. Mengenai penjualan energy stick ni. Ini membimbangkan kepada kita semua sebagai rakyat Malaysia, terutamanya ibu bapa, perlu ambil peduli bahawa adanya produk yang sangat memberi kesan buruk kepada anak-anak kita. Apatah lagi ini sasarannya kepada anak. Katanya produk penyedut hidung. Ya? Nasal inhaler. Memang kalau tengok kat contoh macam farmasi apa, nasal inhaler tu memang ada yang biasa kan, kalau kita guna tu. Kan sesama tu adalah tapi ni pelik sikit. Ni pelik sikit dia punya rupa, dan produk ni kita harus ambil tindakan, dan pihak berkuasa dan doktor sendiri pun kata pihak berkuasa tolong jangan tunggu lama-lama sebelum ia menjadi barah yang merebak, menjadi budaya negatif. Sebab sasarannya kanak-kanak mudah terpengaruh. Sebab produk tu pun kalau kita tengok comel je. Warna-warni dan sebagainya. Tapi kalau boleh kita beri pantauan. Rupa dia. Periksa jugalah beg-beg anak kita kadang-kadang kan. Itu yang sebenarnya. Dan penggunaannya tu membawa kepada penggunaan yang lebih lagi kepada produk-produk lain. Jadi berhati-hati, kita beri perhatian kepada isu ini. Dan ini ada satu lagi berita mengenai orang-orang Kelang. Selamat datang ke Majlis Bandaraya di Raja Kelang, apabila Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan mengisytiharkan Kelang sebagai Majlis Bandaraya di Raja Kelang yang berkuat kuasa pada 23 November tahun lalu. Kalau sebelum ni kan lain kan, dia punya tu tak ada di Raja tu, Bandaraya Kelang kan. Sedikit kita perlu kongsikan daerah terbesar Selangor berstatus Majlis Pemandangan Kelang MPK sejak 1977. Suatu ketika dahulu. Sekarang ni dah tukarlah. Jadi Majlis Bandaraya di Raja Kelang. Okey. Tahniah kita ucapkan kepada Kelang. Saya sebagai penduduk Kelang, saya bangga. Hebat tu yang rambut tajam kat atas tu. Okey, kita nak kongsikan antara tetamu yang menceriakan kita pagi ini di Malaysia hari ini. Sudah bersedia nampaknya, comel je. Dah ready? Of course. Adik Tantari kita berusia 6 tahun, mempunyai bakat nyanyian lagu-lagu bergenre rock. Kalau kita tengok dekat social media, banyak kita saksikan video-video adik Tantari menyanyikan lagu ni, Cinta Melankolia. Jadi jom kita saksikan. Tiada terfikir, terlintas engkau akan tiba membawa perangsang. Tiada terfikir, terlintas engkau kan membuka sempadan perasaan. Bunga kembang bertali hati, bunga kembang di kemuncak hati, bunga kembang bertali hati, bunga kembang di kemuncak hati. Duri penjajahan cintamu ke atas bumi ragaku. Duri
penjajahan cintamu di bawah awan setuju adalah satu pengalaman. Tiada terfikir terlintas engkau akan tiba membawa harapan. Tiada terfikir terlintas engkau kan membuka sempadan pasangan. Bunga kembang bertali hati, bunga kembang di kemuncak akli, bunga kembang bertali hati, bunga kembang di kemuncak akli. Duri penjajahan cintamu ke atas bumi ragaku. Duri penjajahan cintamu di bawah awan setuju adalah satu pengalaman. Adalah satu pengalaman. Tiada terfikir terlintas engkau akan tiba membawa harapan. Engkaulah yakini Mekah dalam diriku yang melankolia. Akulah simpang tersasar garam janjiku yang melankolia. Engkaulah yakini Mekah dalam diriku yang melankolia. Akulah simpang tersasar garam janjiku yang melankolia. Terus kita sendiri pun nak mengikut gaya adik Tan Tari menyanyi. Macam mana cara dia? Oh, okey. Adik Tan Tari, Mari sini. sini. Mari sini Tan Tari. Jom. Kan kita persilakan juga ayahnya Muhammad Alfian Osman atau lebih dikenali sebagai Alfi Azahil Kasturi. Assalamualaikum. Silakan. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Duduk adik. Jawab salam. Apa khabar? Sihat? Sihat. Adik Tan Tari dah sarapan, dah makan apa tadi sebelum nyanyi? Ada makan nasi. Memang sebelum nyanyi memang suka makan kenyang-kenyang dulu? Boleh nyanyi, boleh tarik dahsyat Makan kalau yang berat dulu. Kena Oh, makan yang makan berat dulu. So memang Itu sebelum tips. nyanyi memang makan berat-berat? Kalau makan yang tak berat, dia akan lemah kita nak nyanyi. Nah, itu tips dia. Dengar tak? Dapat ilmu baru. So, adakah memang ayahnya yang mengajar sebelum nyanyi makan berat-berat dulu? Ada jugalah bagi rahsia itulah. Itu rahsia dia. Ini ayahnya penyanyi juga ni? Penyanyi rumah orang kahwin je lah macam tu. Tapi adalah bakat seni tu, darah seni tu mengalir kepada adik Naufal Zahirul Azahil Muhammad Alfian atau dikenali sebagai Zahirul Azahil Tan Tari. Mana dapat nama Tan Tari ni? Tan Tari ni dia sebenarnya selain daripada menyanyi, dia ni bersilat.
Dia bersilat. Dia pun suka juga join sukan kan? Join sukan. Dia memang spesifik sukan dia adalah silat. Kami kalau hujung minggu, Sabtu dan Ahad memang memenuhi undangan di Majlis Walimatul Urus. Memanggil kami untuk persembahan silat. Jadi Tantari itu saya pun minat filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Ya. Saya minat pada nama Tantari itu dalam filem Enam Jahanam. Jadi saya pun namakan dia. Tantari, nama komersial dia lah. Okey. Tapi bila sebut betul nama tu, bila dengar je Tantari, orang terus terfikir Tantari terus dah. Betul. Sebab tak ada orang yang komersialnya nama Tantari kan. Jadi bila adik Tantari sendiri kan, bila orang datang daripada kecil memang panggil dia Tantari ke tak? Ya, betul. Daripada kecil memang panggil dia Tantari. So memang dah biasa dipanggil Tantari lah. Betul, benar. So kalau tengok adik tadi cakap suka pergi bersilat dekat rumah kahwin, adakah menyanyi sekali kat rumah kahwin tu? Kadang-kadang kalau diundang pun ada juga. Pasal saya sendiri pun kadang-kadang selain bersilat, saya ada buat PA system untuk rumah kahwin. Package tu. Package lah kan. Jadi sekarang ni ada ngikutlah. Terpulanglah kalau untuk silat. Baik. Untuk PA system. Untuk PA Okey, Tantari. Tadi dah makan nasi, dah ada tenaga menyanyi. Kita ada tenaga untuk bercakap? Ada? Ada, okey. Mesti ada. Okey, umur 6 tahun. Memang lagu rock je ke Tantari suka nyanyi ni? Hai, lagu rock saya suka nyanyi. Lagu-lagu baru Lagu ni? lain? Tak ada, tak suka? Yang lagu yang kalau yang key dia tu bawah-bawah sangat tu lagu ayah. Oi, dia. Loki ayah Ayamnya siki bawah, gigi rendah. Selain daripada lagu tadi tu, lagu apa yang boleh nyanyi sikit tak yang paling tinggi lah? Lagu Siapa di hatimu pusara di lebuh raya. Nyanyi sikit Nama boleh? orang tu Rahmat. Okey. okey. Orang tu Rahmat. Orang tu nama Rahmat dengar. Orang Kita yang nak nyanyi tu dengar. kan? Kita nak dengar Okey, Kita nak dengar boleh? adik Tantari nyanyi. Yang tarik terus. Pusara di Pusara lebuh raya. raya. Dalam perjalanan ini menuju destinasi, berbagai lebuh raya dilalui. Perjalananku terhenti di lebuh raya ini. Terpadang pusara dia menyepi. Hebat. Orang besar pun tak mungkin boleh nyanyi sehebat macam Tantari nyanyi. Memang daripada kecil didedahkan dengan lagu-lagu. Itulah rock macam saya katakan tu, saya selalu buat room DJ tu selalu pendengarkan lagu-lagu lama ni. Jadi mungkin dia termasuk dalam dia punya ni. Pernah sekali kadang-kadang saya pun ni kadang-kadang ada juga bertanding. Bertanding mana-mana sampai satu masa kadang-kadang dia ada pernah cakap dia nak ikut saya ke pentas. Okey, pentas. Lepas tu dia kecil lagi, ibu dia tahan dulu. Tak macam mana dah habis, masuk dalam kereta, dia kata, ayah, satu masa ni abang nak naik pentas macam ayah. Dia kata. Inspirasi. Inspirasi. Tapi Tantari tak suka Justin Bieber. Nyanyi lagu Baby, tahu lagu tu? Tak tahu? Maknanya betul dia dengar memang ayah dia punya lagu je lah ni. So kalau kita tengok ramai peminat tanya. Okey, jom kita baca sikit Ni. Okey, ni. Di skrin ni nampaknya ramai peminat Tantari. Boleh kita bacakan sedikit? Hebat dan berani adik ni. Ada keyakinan masa nyanyi. Harap boleh pergi jauh. Ada confident, of course. Kalau kita tengok ini Haziq sendiri cakap ni, tumpang gembira, keberanian pada usaha-usaha begini patut dicontohi, penuhi masa anak-anak dengan perkara faedah kan, bukan gadget. Tapi kalau kita tengok adik Tantari sendiri minat dengan nyanyian. Ya, so mesti kita ada planning kan. Mesti abang ada planning. Nak bawa pergi jauh lagi kan? Jauh lagi dalam bidang ni. Dia planning dia setakat apa sekarang ni dia dah ada lah orang kata melangkah sikit lah ke depan. Jadi saya sendiri pun tak pernah mengalami situasi ni. Jadi saya sebagai mak dengan ayah dia jadi terperanjat lah. Saya ingatkan dia ni menyanyi dalam level yang macam saya ni dah kan. Bukan nak umur orang kahwin aja kan. Tapi dah sampai ke peringkat ni. Jadi memang satu benda yang hadiah lah buat saya. Alhamdulillah rezeki. Cakap pasal peringkat ni dia. Ya. Semalam dengan cerita balik lambat ni. Buat apa semalam? Sebab saya ada buat recording. Recording apa?
recording nyanyi lagu apa ni? Lagu baru? Lagu. Lagu baru? Lagu baru. Lagu tak ada sini. Oh, lagu Nak buat album ke? Ya. buat single. Dia suruh saya try nyanyi lagu tu. Oh, Okey. bila keluar? Boleh try tak? Boleh kita try tak? Tak boleh? Belum tak lagi. boleh. Ayah kata boleh. Ayah kata boleh. Okey. Yang masa dekat studio yang Oh, tu. mana? Ini tadi. Di studio tu. Lama berapa lama tu record? Tak, dia sekejap je. Sekejap je. Betul ke ayahnya? Pukul malam tadi, recording lebih kurang dalam dekat pukul 10. Jadi kami sampai kat rumah balik-balik dalam 1:30 lebih. tak lama lah, sekejap tu. juga. 1:30 pagi. Lepas tu datang ke Seri Pentas lagi. Dia Kan? memang tak rehat sangat lah. Boleh lah. Boleh rehat lah, Pejam-pejam. Buang-buang kelat orang cakap kan. Encik Aziz, tanyalah tajuk apa lagu ni? Apa tajuk lagu baru Tan Tari? Rindu hatiku rindu. Rindu Hatiku Rindu. Dia lagu rock juga. Dia betul. Lagu rock. Boleh tak nyanyi sikit? Sikit je. Okey. 1, 2, 3. Satu-satu yang ku sayang kini hilang dari pandangan. Baru dengar sikit dah suka. Bau itu. Cita-cita memang nak jadi penyanyi ke? Nak jadi orang menyanyi. Nak jadi orang menyanyi? Idola siapa idola? Datuk Azizul. Azizul Hasni Awang. Ya, yang tu. Dia bawa basikal. Tapi saya suka dia. Maknanya Tan Tari nak bawa basikal sambil menyanyi? Bukan. Bukan. Saya sukakan dia punya yang semangat tu. Saya suka semangat awak. Dia sampai rambut dia pun dia ikut Datuk Azizul. Hasni Bukan Awang. ikut ayah dia. Dia ikut Datuk Azizul. Oh, ya ke? Tapi kalau kita tengok gelaran Datuk Azizul Hasni Awang adalah The Pocket Rocket Man. Ya, betul. So, boleh tak kita panggil Tan Tari The Pocket Rocket Boy? Boleh? Wah, The Pocket Rocket Boy. Saya sukalah Tan Tari. Semangat dia kan? Sebab dia bercakap tu macam orang dewasa. Umur 6 tahun. Dia petah bercakap dan pandai menyanyi sejak usia berapa sebenarnya? Masa dia 3 tahun dia dah boleh ngikut-ngikut lah. Oh, ya? Dia meniru-niru saya menyanyi tu. Macam mana dengan sekolah dia? Sekolah dia baru habis prasekolah. Jadi bulan Ramadan ni akan dia makan Darjah masuk satu lah. darjah 1. So, kalau adik-adik Tan Tari, kawan-kawan kat sekolah tahu tak Tan Tari menyanyi? Tahu. Apa dia orang cakap? Dia cakap, ini Tan Tari yang nyanyi yang dalam TikTok tu Saya cakap, ya, yang dalam TikTok tu saya. Dia minta autograf tak? Ada dia minta. Gambar Bagi dia minta? Bagi? Bagi? Oh, baguslah Tan Tari okey tak bila peminat-peminat kan? Serbu, Peminat-peminat datang nak ambil gambar dengan Tan Tari. Yang cakap, "Hai Tan Tari, makcik suka Tan Tari." So Tan Tari okey. Okey. Wah. Muka saya tu akan nampak dia. Mata ni saya nampak dia. Okey. Geramlah tengok Tan Tari ni. Okey, kita bacakan sedikit lagi. Peminat ini makin ramai ni atas sitiat terbaik dari adik Tan Tari. Moga dipudahkan. Jangan lupa pada pelajaran insya-Allah. Kalau nak tahu yang Cik Ita tu cikgu dia. Mana? Cik Ita. Dia. Semoga Cikgu. Tan Tari boleh pergi jauh dan berjaya di dunia akhirat. Cikgu pun doakan Mama Ita, doa Mama cikgu Ita. insya-Allah makbul. Kan nanti insya-Allah Tan Tari bila dah besar jangan lupa cikgu. Sebab tu ayah saya kata jangan lupa diri kalau dah besar. Okey, kepada mungkin Tan Tari apa sikit ucapan kalau peminat kepada mereka yang nak jadi macam Tan Tari, nak jadi orang pandai menyanyi, apa nasihatnya? Tan Tari lover orang kata. Yang Pandang kamera sana tuan. Yang orang pandai menyanyi tu nama dia Piramli. Piramli. Lepas tu Nasihat apa? Nasihat. Nasihat kepada peminat. Yang peminat-peminat saya adalah Apa nak cakap kat dia? dia cakap mantap lah hari ni. Saya cakap terima kasih. Dia kata peminat dia cakap mantap, dia cakap terima Terima kasih. Ucapan dia itu je terima kasih. Tapi apa pun adik Tan Tari memang terbaik. Semoga pergi jauh lagi dalam industri. Bila dah besar ingat kata ayah jangan lupa Diri. betul. Bila lagu nak keluar ni? Cik Dia Afgan. kalau tak ada apa dalam 15 bulan 16 macam tu lah bulan. Bulan ini dah siap insyaAllah. semua lah ni. Ya. Music video semua? Music video belum lagi akan dibuat. Semalam baru masuk recording, masukkan vokal apa semua.
Jadi seterusnya akan masuk lagi macam-macam instrumen lagi. Jadi 15 ke 17 itu akan dikeluarkan lagu. Ya. Siapa komposer? Komposer dia komposer yang terkenal juga. Abang Eddie Hamid kita. Eddie Hamid. Memang Pastinya hebat kita nak lah. Okey, peminat ada menantikan minta lagi hasilnya. nak dengar suara adik Tantari. Minta adik nyanyi lagi satu lagu. Nak nyanyi lagu apa? Yang Uncle Eddie Hamid buat lagu tu kan? Yang dia nyanyi tu lagu dia Segalanya Telah Berakhir. Macam mana lagu dia? Di dalam diri ini tersimpan duri-duri. Okey. Luka yang kau tinggalkan tak terpadam walau ku membalutnya. Okey. Penerbit jangan sikit Kita nak tengok silat sikit boleh? Ni nak penutup ni, silat penutup ni. Kita nak habis dah ni. Silat penutup kahwin. Okey. Macam Silat mana? sikit. Jom. Ke depan sikit, Boleh? Tarik meja Kat yang biasa. Okey. Okey, ayah ada tunjuk. Depan. Tengok, kita tengok. Ini dia. Selain penyanyi inilah di antara Bakat adik bakat Tantari terpendam. Adik Tantari suka bersilat. Nak lagu ke? Lagu? Tak apa. Tak apa. Okey. Dia tolak gitulah. Dia tolak je. Okey, 1, 2, 3. Right. Pandang kamera. Lembutnya tangan dia. Wah. Berbakat. High five. Terima kasih banyak-banyak Tantari. Terima kasih Adik Tantari kita yang kita nampak kalau kita sebagai orang dewasa kita boleh kata ini masa depan cerah. Terima kasih. Ya, Sebab insyaAllah. banyak bakat yang kita dapat lihat daripada adik Tantari dengan nyanyian, dengan petah bercakapnya, confident bila bercakap Baru depan berusia orang. 6 tahun kan? Baru usia 6 tahun tau. Wow. Terima kasih banyak-banyak Pendidikan ucapkan. yang baik daripada ayahnya dan juga ibunya sendiri. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Alfian Othman ataupun lebih dikenali sebagai Elfi Azahil Kasturi. Ya, dan juga Naufal Zahirul Azahil Muhammad Alfian ataupun Zahirul Azahil Tantari. Ya, angka dengan anti doa semoga Tantari Amin. terus berjaya. Amin. Dapat buat banyak lagi lagu dan bagi contoh yang baik dekat anak-anak semua. Amin. Okey? Amin. Alright. Jangan lupa Diri. Diri jangan lupa. diri. Okey, terima kasih banyak diucapkan. Ceria sekali hari ini studio kami dengan adanya Tantari dan juga ayahnya. Kita mendoakan yang terbaik buat mereka. Selepas kita berehat seketika. Doktor. Ini kenapa? Kejang. Kejang. Okey. Dah okey dah. Okey dah. Alhamdulillah. Okey. Allahu Akbar. Alright. Sebab dia ada senaman dia nak hilangkan kejang Macam ni senaman tadi? Macam gini. Macam tu? Macam gitu je. Okey. Banyak hal lah Haziq ni sebulan tak ada tiba-tiba datang balik. Kejang pula tiba-tiba datang Kejang pula. Okey, kita nak bicara berkenaan dengan kekejangan otot, Betul. punca penyakit kronik. Adakah betul statement itu sebab orang kata masalah kesihatan ni adalah punca kepada masalah kesihatan yang lebih teruk dan selalunya dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti sukan. Kadang-kadang kita tengah bersukan, rasa kejang dekat bahagian-bahagian belakang peha ni. Itu biasa kan? Kita kalau Biasa bagian kita dengar tidur, tengah tidur pun tiba-tiba kejang. Tak beraktiviti pun tiba-tiba kejang. Okey. Kita bicarakan berkenaan dengan topik ini bersama dengan Dr. Muhammad Hasnul Helmi Zulkifli, merupakan pakar perubatan dalaman Jabatan Perubatan Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang Majlis Bandaraya di Raja Kelang. Wah, gitu. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Apa khabar Haziq, Fariha? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul tak ada kejang Tak ada. Okey. Datang tadi semua memang dah orang okey kata warm sahaja. up. Yes, Warm up. dah ada regangan. Senaman okey. regangan. Dan regangan itu adalah something yang penting. Satu yang penting untuk kita lakukan sebelum bersukan untuk elakkan kekejangan. Betul. Kan? Betul. Betul. Senaman regangan pada sebelum dan selepas senaman yang kita Cool akan down. cool down. Betul. Okey, apa sebenarnya yang kita boleh berikan satu gambaran jelas berkenaan kekejangan otot itu? So kekejangan ototnya secara definisinya ialah pengecutan otot secara tiba-tiba yang menyebabkan ketidakselesaan dan kesakitan kepada pesakit atau orang yang mengalami dia. Dia boleh berlaku secara tiba-tiba. Tetapi kadang-kadang kita dapat kekejangan otot ini boleh disalah tafsir sebagai sendi kaku atau sendi keras atau kebas.
atau kita panggil numbness lah, atau kurang deria rasa. Okey, semut-semut tu. Adakah semut-semut itu juga dikategorikan sebagai kekejangan? Semut ialah kita kategorikan sebagai numbness atau kurang kebas atau kurang deria rasa. Okey. Dia lebih kepada berkaitan dengan saraf lah, periferi. Maksudnya kalau kejang ni hanya memberikan otot ya? Kejang ni lebih kepada memang melibatkan otot dan kaku sendi ialah melibatkan sendi-sendi atau kita panggil stiffness lah, joint Ya, stiffness. bahagian sendi inilah kan. Betul, sendi-sendi kecil di tangan, sendi kecil di wrist dan sendi-sendi kecil di kaki. Baik. The ankle. Okey, kalau kekejangan ni kita biasa kaitkan dengan aktiviti bersukan kan. Mungkin boleh perjelaskan bagaimana sebenarnya bila kita bersukan walaupun dah buat regangan kadang-kadang kejang juga ototnya. Apa menyebabkan? Tetap terjadi juga, ya betul. So, depend kepada kita punya aktiviti senaman itu sendiri. Sebelum senaman, kita ada aktiviti regangan lah. Regangan yang secukupnya dan selepas senaman itu ada aktiviti regangan. Tetapi jikalau senaman itu dilakukan secara agresif, berlebihan, dia akan menyebabkan muscle fatigue. Kita panggil dan muscle fatigue ini because kehidrasi kurang air, kehilangan garam dalam badan menyebabkan muscle fatigue dan akan menyebabkan kekejangan. Daripada segi senaman juga, dia ada beberapa fasa dalam senaman itu. Pertama dia ialah fasa regangan, kita panggil stretching. Fasa kedua ialah cardio lah, apa yang kita buat untuk increasekan kita punya heart rate, cardiovascular exercise. Dan yang ketiga ialah flexibility. So kalau kita exercise tu kita akan move all the joint around. Small joint, large joint. So, mesti ada 3 komponen dalam senaman itu sendiri. Dia kena ada step by step lah. Dia Betul. tak boleh terus Lompat terus. Betul, dia tak boleh terus melompat, terus angkat berat tiba-tiba. Okey, tapi doktor, adakah betul masalah kejang ni boleh menjadi punca kepada masalah kesihatan yang lebih teruk bila kita selalu kena kekejangan? Okey, soalan ni dia ya atau tidak? Dia lebih kurang bukan definitive answer lah kita bagi tahu. Kejang ini mungkin tanda depend on apa punca kekejangan itu sendiri. Kadang-kadang ada certain pesakit yang ada kekejangan di bahagian mulut atau perioral, di hujung tip of the finger, hujung-hujung jari, mungkin sebagai tanda kekurangan yang serius zat kalsium atau kita panggil severe hypokalsemia. Tetapi kekejangan seperti kalau ada certain pesakit yang menghadapi cirit-birit atau muntah yang berlebihan akan menyebabkan dehidrasi. Kekurangan elektrolit dalam badan akan menyebabkan kekejangan juga. Itu didefinisikan sebagai kekejangan otot. Kekejangan otot juga, betul. Okay. Tetapi dalam erti kata yang lain, kadang-kadang kejang ini disalah tafsir sebagai kebas, joint stiffness. So kita kena tahu apa punca kejang itu sebenarnya. Okey. Saya tadi cakap kadang-kadang saya ni selalu kena yang simpul biawak. Orang tua tu kata simpul biawak. Jari tu dia melekat terus. Betul. Kan? Oh, yang tu macam gitu ah. Tak aktif apa pun, tiba-tiba duduk dia melekat. Itu macam mana? Macam tu. So, kalau kita punya macam simpul biawak atau kejang di bahagian jari-jari ini, dia lebih kepada melibatkan muscle strengthening itu sendiri, kekuatan muscle. So bila kita kurang bergerak, less mobility, so circulation ke bahagian jari, bahagian kaki itu agak berkurangan lah, dan dia akan menyebabkan kekejangan lah. Oh, kurang bergerak pun kejang juga. Lebih gerak kejang juga. So, itu yang penting, kita kena ada exercise untuk bagi strengthening the muscle. Kena kuatkan muscle. Kena kuatkan muscle. Memang kena selalu exercise. Baik. Awak ni saya nasihatkan 3 kali sehari. Exercise. Itu nanti kejang juga weh. Okey, tapi ada soalan sebenarnya. Assalamualaikum, Syarif daripada Nurul Aisyah. Adakah berat badan berlebihan menjadi punca berlaku kekejangan otot? Okey, saya rasa soalan yang sangat-sangat baiklah sebenarnya. So memang ada berat badan yang berlebihan, pertambahan berat badan yang mendadak dalam jangka masa yang singkat akan menyebabkan kekejangan ini lebih kerap berlaku. Kenapa sebab muscle strength itu sendiri, kekuatan muscle strength, because kalau kita sudah biasa berat 50 kilo, muscle bulk kita around 50 kg punya muscle bulk. Suddenly kita ada peningkatan berat badan yang terlalu mendadak. So dia akan menyebabkan muscle tu fatigue, akan menggunakan muscle lebih dan menyebabkan kekejangan. Sebab dia bekerja lebih sikit bekerja kan? lebih untuk menampung berat badan yang berlebihan ini. Betul kita punya otot badan. Ya, sebenarnya kalau ikutkan muscle kita ni, kalau salah jalan sikit ke, kalau kita buat sikit mungkin boleh jadi masalah yang lebih berat. Betul. Kan? Betul. Jadi
penjagaan dia tu. Doktor, Okey, apa antara penjagaan. benda-benda tips-tips yang kita boleh terapkan dalam kehidupan seharian kita? Yang pertamanya, penjagaan masa dan otot pertamanya, mestilah kita punya diet yang seimbang lah. Diet yang seimbang, diet yang mengandungi cukup protein, karbohidrat, lemak dan vitamin dan elektrolit. Yang keduanya ialah hidrasi. Hidrasi yang secukupnya. Minum air yang secukupnya, gantikan elektrolit ketika bersenam. Dan yang ketiganya ialah senaman. Senaman ini pentinglah. Yang pertamanya, kenapa dia akan membantu untuk kita punya stretching, muscle strength dengan flexibility. So exercise juga kena 30 minit setiap session dan 3 kali seminggu yang dicadangkan. Setiap hari tu macam 3 kali kita buat tu 30 minit. Ya, betul. Sekali. Setiap sesi 30 minit dan 3 kali seminggu. Okey. Tak lama pun. Tak lama, tapi sangat sukar kan? Ya, even kita rasa 30 minit tapi sukar untuk Betul, dapat untuk kita peruntukkan 30 Malas minit tu itu. lebih berat. Betul. Malas tu lebih berat. Kita ada satu lagi soalan. Okey, dia kata Kak Ijat G ni, dia kata Assalamualaikum MHI. Bapak saya selalu kena kejang di tangan dan kaki. Adakah ia bahaya? Bapaknya. Maknanya mungkin warga tua lah. Warga tua lah. So dalam pesakit yang mungkin agak berusia, kejang ini kita kena tahu punca dia apa. Sama ada punca dia, adakah ada kencing manis, diabetes yang tidak terkawal. So kadang-kadang dia ada kebas, rasa macam kejang juga. Dan tapi kalau kejang ini atau ada electrolyte imbalance, ada kalsium berkurangan, magnesium berkurangan, so kita kena tahu apa punca sebenarnya. Selain itu, daripada ada penyakit-penyakit neurologi jugalah yang melibatkan kekejangan seperti penyakit motor neuron disease atau penyakit saraf tunjang dan penyakit peripheral neuropati lah pun boleh datang dengan simptom seperti kekejangan. So kalau kejang ini datang dengan sangat frequent, sangat selalu, dan kekerapan dan dia semakin panjang, dan saya harap boleh bawa orang ayah atau pesakit ini menjumpa dengan pakar perubatan atau doktor perubatan yang bertauliah. Ya, ada satu lagi soalan ni doktor. Siti Amira kata kalau anak selalu sakit kaki malam, kenapa? Ya mungkin sebelum tidur ke apa ke, masa baring tu tidur tiba-tiba kaki sakit. Dia kekejangan, dia biasanya kejangan dia jadi waktu malam lah. Because waktu malam tu dia less mobility. Kita tak bergerak menggunakan muscle. So bila tidak bergerak menggunakan muscle, dia circulation di area tu akan agak berkurangan. So that's why kita kata increase mobility, increase kekuatan strength akan membantu mengelakkanlah kekejangan ini. Ya, Okey. Ramai juga yang tanyakan soalan ni, doktor. Terutamanya adakah kekejangan otot ini ada kait-mengait yang sangat dekat dengan pesakit-pesakit diabetes? So untuk pesakit diabetes, kekejangan ini kadang-kadang saya rasa disalah tafsir sebagai kebas atau peripheral neuropati lah. Dalam keadaan kencing manis yang tidak terkawal lah. Kawalan kencing manis yang tidak baik, dia ada komplikasi of peripheral neuropati atau gangguan saraf periferi. Dia akan merasa kebas atau numbness di hujung-hujung jari, hujung-hujung kaki, dan kadang-kadang rasa ini ditafsir sebagai kekejangan juga. Tapi sebenarnya bukan lebih kepada kekebasan, kebas atau numbness. Ya, amalan gaya hidup sihat. Itulah sebenarnya conclusionnya. Kan? Betul. Amalkan gaya hidup sihat, pemakanan kena jaga. Kena exercise. Minum air banyak. Ya, hidrasi kena baik. Hidrasi kena baik. Dan kalau pesakit yang ada masalah diabetes, hypertension, kena berjumpa dengan doktor untuk pastikan kawalan kencing manis baik, tekanan darah tinggi baik. Supaya boleh lebih sihatlah. InsyaAllah. Wow, nasihat yang bagus sebenarnya daripada Dr. Muhammad Hasnul Helmi Zulkifli, pakar perubatan dalaman Jabatan Perubatan Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, yang sudi berkongsi mengenai kekejangan otot bersama kita di MHI hari ini. Kita kena pantau diri kita jugalah kan. Kalau dah terlalu kerap, teruslah berjumpa dengan pakar sebenarnya. Baik, kita berehat seketika. Sekembali nanti kita nak melihat balik ini antara pengarah dan juga pelakon yang terkenal pada tahun 80-an, 90-an. Sekarang pun terkenal juga, akan sebut nama dia. Siapa namanya? Kisah benar. Namanya adalah Kenji Sawai. Mesti ramai yang tahu. Kejap lagi kita akan bersama dengan beliau. Terus kekal bersama kami di MHI.
Ada berita buruk tu ni. Berita apa? Adik kau ditangkap polis. Apa? Di mana dia kena tangkap? Ha? Di markas kita. Apartmen Selasih. Tentunya, ramai dalam kalangan peminat drama tempatan mengenali pelakon hebat ini. Peranan dan lakonan yang dibawa sering memberi kesan dan menjadikan dia antara barisan pelakon dan pengarah yang dikenali ramai dalam drama bergenre aksi dan misteri. Lim Boon Wah atau lebih popular dengan nama pentasnya Kenji Sawahi dilahirkan pada 23 Januari 1963 dan masih aktif dalam dunia filmografi pelbagai bahasa. Mula berlakon pada tahun 1986 menerusi drama bertajuk Mata Kristal. Kenji bergiat pula dalam pengarahan filem dengan filem pertamanya, Mimpi Ngeri. Hampir 4 dekad dalam industri seni, dia menjayakan lebih 50 drama dan filem seperti drama Gerak Khas, KL Gangster, Ombak Rindu dan juga Maria Mariana. Menginjak usia 61 tahun, bukanlah penghalang untuk Kenji Sawahi terus menghasilkan karya-karya hebat untuk dunia seni. Raja, this is bagus. Tuan ni, apa semua ni? Apa-apa kita bincang, okey? Yang kau mengelabah sangat kenapa ni? Apa? Lama ni kau ingat aku dah mati ya? Bila kita tengok balik drama-drama tu, kita nampak familiar face yang selalu kita nampak dalam drama-drama daripada tahun 90-an sampai sekarang ini masih lagi aktif. Betul. Masih maintain. Masih tampan. Apa Fariha siap tanya. Model lah dulu. Yelah, sebab dia tinggi 182 mah. Okey, kita pernah kan? Mula berlakon daripada tahun 1986. Kita persilakan Kenji Sawahi. Hello, salam sejahtera pada penonton-penonton setia MHI TV3. Ya. Selamat tahun baru 2024 dan selamat tahun baru Cina. Ya. Dan kita pun sebenarnya nak ucapkan selamat hari jadi. Ya. Terima kasih. Kepada Lee Boon Wah nama sebenarnya. Ya. Berusia 61 tahun ini. Januari tak ya. sangka 61 tahun. Tapi tetap orang kata maintain. Apa rahsia dia Kenji Sawahi? Sebenarnya kalau sebagai kita manusia biasa, okey, tak kira umur tu satu angka je. Yang penting jiwa kita. Kita kena maintain jiwa yang muda. Macam saya sentiasa tak kira lah umur sampai 80 pun sama masih jiwa 25 lagi. Okey. Kenji Sawahi. Ya, saya. Kalau nama sebenarnya Lee Boon Wah. Ya. Saya nak tanya, mana dapat nama Kenji Sawahi? Oh my God. Saya berasal dari kampung. Okey, saya budak kampung lah. So saya besar dengan tok nenek kat Kangah Perlis. So bila budak kampung, dia datang bandar KL. Saya datang untuk tak college kan, belajar. So bila sampai sini, semua ada nama grammar. Steven lah, Charles lah. Kalau dia ada nama famous, gemaran, lepas tu dia mesti ada awet suka. Kan kita budak kampung je diam je. Siapa kau? Akau ke, abu ke kan. Budak kampung kan. So lagipun language kita lain. Sebab dekat utara semua cakap bahasa Hokkien. Lepas tu kat KL Cantonese, English. So kita tak berapa berani campur. So kita fikir-fikir, saya pun kena cari satu nama grammar kan. Lepas tu kita fikir-fikir grammar, saya carilah grammar. Lepas tu masa tu waktu tu Mahathir jadi PM kita kan. Dia tiba-tiba announce kita pandang barat. Look at Jepun kan. So dia kata look east. So Jepun bagus juga kalau cari nama-nama grammar Jepun. Kenji Sawahi cari nama Jepun. So dia ada satu nama, kalau tulisan Cina pun ada 4 untuk nama Jepun tu. So masa itulah kebetulan saya ambil nama Jepun Kenji sampai sekarang. Ya, orang kata pandang ke timur masa tu. Dapat nama Jepun dan sampai sekarang lah guna nama Kenji Sawahi itu. Tapi kalau kita tengok drama-drama Kenji Sawahi, banyak. Buka lah Google ke apa ke, memang kita akan nampak list drama yang sangat banyak daripada Kenji Sawahi. Berapa banyak drama sebenarnya kalau kita boleh kira kan? Berapa banyak drama? Saya pun dah
tak Lost pasti. track dah. Kan? Dulu sebab kita tak ada YouTube, tak ada Betul. banyak benda yang kita tak dapat simpan. Kalau kata yang meletup kat TV3, kisah benar. Pernah dengar kan? Kisah benar. Tadi macam mana lagu kisah benar? Ya. Sebab masa kisah benar meletup kat TV3 ni, orang sanggup tunggu. Betul. Pukul 9 malam, hari Ahad, tak keluar rumah. Tunggu kisah benar. So kisah benar dalam, kalau tak silap saya, dalam TV3 pun 15 ke 18 tahun. Lama. Yes. Bila dengar je orang kata, akau mempunyai masalah hutang. Kan, ada kan? Betul. Muka Kenji Sawahi tengah pening. Ingat. So masa tu kalau saya berlakon pun tak kurang daripada 100 episod. Kalau direct mengarah pun tak kurang 300 ke 400. So banyak. Rekod-rekod masih kat TV3 lagi sebab dia copyright under TV3. So memang masa tu sampai sekarang masih orang ingat kisah benar. Ya. Gerahas kan. Maria Mariana. Maria Mariana sebab nama saya Datuk Yusuf Aslam yang bawa meletup bila Maria Mariana. Okey. Sebab masa tu orang tak berapa kenal. Bila Maria Mariana the movie meletup, Datuk jadi $6 million man. Masa tu cerita dulu lah. Masa tu nama saya naik. Inilah dia. Tapi Inilah ini dia. the series Ini Maria the series. Ya. Kalau kita tengok kalau watak-watak jahat, watak-watak semua, marah antagonis tu itulah memang Kenji dia. Sawahi punya makanan Sebab Maria Mariana saya yang jadi mafia. So masa tu cerita tu meletup. So jadi orang status mafia je cari saya. Mafia saja saya. Okey. So jadi benda itulah yang buat saya nama saya naik. Tapi orang kata mafia jambu lah kalau kita tengok muka Kenji Sawahi ni. Boleh kacak ni. Tengok kacak jambu. Itu antara imbasan dia kan. Memori, momen indah. Sekarang ni perkembangan Kenji Sawahi. Masih lagi bergiat aktif dalam drama, drama terbaru ke, filem terbaru ke bagaimana? Actually dalam bidang ni itu prionasi saya. So saya tak kerja suruh bumis kan. So saya sebagai director ke atau pelakon ke, saya tengah shoot ni. Saya tengah shoot layang-layang perkahwinan untuk lain punya stesen. So sebelum ni saya involve dengan Hong Kong datang shoot ke sini. Lepas tu ada Singapore Media Corp datang sini. So saya masih dalam bidang ni lah. Kalau orang kenal saya, dia akan panggil. So bila after discuss everything okay, kita shoot. So saya masih, kita lakonan ni kita boleh sampai muda, budak, pemuda, bapa sampai datuk sampai kita mati. Kan? So saya tak ada kerja lain, saya tak ada bisnes tak apa. Ni, Sebab inilah impian saya. Sebab kisah ni sebab mungkin keturunan. Sebab ibu bapa saya dari Chinese opera. Cakap pasal Chinese opera tadi tu, ini kita nak ucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada Kenji Sawahi. So persiapan semua macam mana untuk raya? Saya bujang. Sebab dah offer tak laku kan. So saya balik raya dengan mak kat Taiping. Lepas tu mereka yang siapkan. Saya hanya bawa diri aja balik. Abang Boy, selamat Tahun Baru Cina. Ucapan untuk peminat-peminat Kenji Sawahi. Okey. Long nian dao了. Okey. So 龙年好运就到来。So 恭喜发财，万事如意，身体健康。好。So saya mengucapkan Tahun Baru Cina semua rakyat. Kita dekat Malaysia special. So saya harmoni, kita madani. So siapa-siapa tak kira bangsa, siapa-siapa raya kita merayai sekali. So jemputlah kalau ada masa, pergilah ke rumah orang Cina ke apa, macam hari raya puasa. Kan saya pun pergi rumah orang Melayu, Taipusam, pergi orang India. So kita berayai bersama-sama. So saya harap semua healthy, semua all good luck for everybody, for penonton MHI TV3. Yes, Kenji Sawahi everybody. The legendary Kenji Sawahi. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita ada cerita mengenai kempen Tahun Baru Cina. Kita setengah giat ni kempen sebab minggu ni kan? Minggu ni. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam MHI.
Jis. Bukan. lain. Oh, bukan. Teringat baru majlis kahwin dah gitu ya. Setahun. Tahun dah tahun dah. Baik, kita dah terus. Ini di antara kempen yang kita lakukan sepadan dengan Tahun Baru Cina. Tanda pagar Happy Long Long Time. time. Jadi kita bersama dengan Desmond Tay dan juga Gino Gino Wong. Wong. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, kita punya tanda pagar Happy Long Time. Yeah. Tema Tahun Baru Cina Yeah. untuk tahun ini. So boleh kongsikan sikit apa maksudnya dan signifikannya tanda pagar tu? Gino. Happy long itu long. Okay, long. Panjang. In English is panjang. Okay, kalau in Chinese long yang naga. Oh. Itu yang tahun ini juga Tahun yang naga kan? Tahun naga. Jadi sebab itulah. Lepas Dia tu ada- simbolik lah. Dia pronunciation tu dia ada dua makna. Okay. Satu tu yang haiwan mitologis naga. Okay. Another one is kita boleh bahagia sepanjang tahun. Berkekalan. Doa lah kiranya. Jadi itulah dipilih. Ya. Tanda pagar Happy Long Long Time. time. Ya. Yang ni. Yang mana Apa ni? kita? Ini kita punya maskot. Naga lah ni. Ya. Long nama dia. Long. Cute punya. Happy Long. Ini Abang Long mah. Itu tak sama. Tak sama. Okey. Tapi ada lagu tema juga kan? Ada lah. Ya. So mungkin boleh cerita sikit pasal lagu tema tu. Apa bezanya dengan lagu tema tahun lepas? Okey, Tahun ni- lepas yang Arnab. Comel lah. Ya. Lagu dia. Tapi kali ni kita punya syuting berlainan sikit. So kali ni kita ada 25 seleb dari ATV. Ya. So kita akan lepas tu yang MV tu yang istimewa tu kita ada perayaan dari zaman ke zaman. You boleh nampak perayaan macam zaman 70-an, Ya, 80-an sampai ke tahun ni. Macam ni orang muda tahun ni macam dia tu sikit. Faham, nampak jelas kena merentasi masa. Kan? Tujuan nak buat penggambaran ni kita nak mereka nampak macam mana masyarakat Cina ni celebrate dia punya tahun Cina dari dulu sampai sekarang. Okay. Dan untuk sambutan tahun ni banyak benda dibuat. Okey, Kan? betul. Kita nak tahu juga untuk sepadan dengan kita ada tema istimewa Happy Long Time. Jadi apa kali ini yang menarik akan kalian sajikan untuk Tahun Baru Cina nanti? Semua rancangan di ATV ni semua mesti Ya, menarik semua punya. menarik. Yang paling istimewa program saya lah. Jual sendiri. Okay, dalam first day Tahun Baru Cina, semua orang suka feng shui kan. Because tahun ni special sikit 2024. Because dalam feng shui tahun ni akan tukar. Setiap 9 tahun feng shui akan tukar. Jadi tahun ni tukar, kena buat apa? Kita akan semua review dalam first day of Tahun Baru Cina. Lepas tu semua zodiak kan dia ada masing-masing kesihatan. Kalau nak cari pasangan ke, bila ke dapat ke, jodoh semua tu mesti nak tengok. Itu hari pertama Hari pertama pukul 12. Pukul 12. Gino? Ya, I ada itu Fun Together. Itu yang kita punya reality lah, Chinese New Year reality. Kita pergi outside playing with public. Playing games that. Keluar Keluar jumpa orang. Okay, dan untuk tahun ini juga untuk kempen Tanda Pagar Happy Long Time ni akan ada banyak barangan eksklusif. Ada hadiah. Yes. Macam ni. Okay, ini barangan eksklusif. Ini maskot kita lah. Happy Long. Happy Long. Ya, ini yang besar punya. Ini yang kecil punya. Keychain. So you boleh hang kat itu bag lah. Okay, lepas tu ada bow set lah. Bow set. Yang mangkuk-mangkuk. Masa nak dapat? Macam mana dapat? Nanti you akan dapat satu set dari Desmond Okey, kenapa sudah kita nak cakap. hadiahkan semua mangkuk ni? Actually ada makna juga. Okey. So mangkuk ni untuk masyarakat Cina tu. Maksudnya you ada nasi makan. So maksudnya kejayaan akan semakin bagus. Jadi ada maksud itulah simbolik dia. dia, kan? Ada simbolik dia. Setiap benda ada simboliknya. Termasuklah Happy Long Time. Okey, sedikit ucapan Okey. Ucapan. Silakan. Gino. Tahun Baru In Cina. Chinese first Okey, go. 祝大家身体健康，万事如意，心想事成。 panjangnya. OK，我Desmond 真的在这里祝大家呢身体健康。
Yes, itu dia. Selamat Tahun Baru Cina. Selamat Tahun Baru kepada Cina. Thank you. Ya, dan kita pun di Malaysia hari ini banyak sebenarnya kita dah kongsikan daripada tadi awal. Ada adik tantari, lepas tu ada cerita pasal kekejangan otot. Nanti raya jangan kejang-kejang otot. Itu ampau ada isi Kita kan? aktif macam naga. Itu tanya PR. Daripada tadi try. Daripada tadi try. Okey, jangan lupa tanda pagar happy Long time. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton Malaysia hari ini. Jangan lupa esok kita ada cerita mengenai kualiti pembungkusan makanan melalui penghantaran. Okey, jangan lupa untuk saksikan MH Ice 9.30 pagi. Dan terima kasih kepada mereka yang maklum balas juga kan tadi. Dekat banyak Facebook topik kita. ramai. Okey. Ramai yang komen apa semua. Kita jumpa lagi Esok. Assalamualaikum. Bye. Selamat Tahun Baru Cina.